إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita sambung balik pengajian hadis Sahih Muslim kita setelah kita bercuti selama 3 minggu lebih kurang. Dan nampaknya masih lagi beraya. Kita nak siapkan juadah open house kot agaknya. Barakallahu fikum. Tapi kita teruskan juga hadis yang seterusnya, hadis 108. Bab menjelaskan dalil bahawa mencintai orang Ansar dan Ali radhiyallahu taala anhu adalah sebahagian daripada iman dan alamatnya. Buku yang ada pada tangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia punya tajuk dia tak lengkap. Jadi sebenarnya tajuk dia dalil bahawa mencintai orang-orang Ansar dan Ali radhiyallahu anhum adalah sebab ada termasuk daripada iman dan alamat iman, dan membenci mereka adalah alamat nifaq. Okey. Jadi tajuk penuh dia apa tadi? Dalil bahawa mencintai orang-orang Ansar dan Ali radhiyallahu taala anhum adalah termasuk daripada iman. Maksudnya termasuk daripada tuntutan iman. Okay, kita belajar sebelum ni bahawa iman itu ada cabang-cabangnya, 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang. Bid'un wa sab'una syu'bah atau sittuna syu'bah, 70 lebih cabang. Dan di antara cabang-cabang iman, maksud tuntutan iman, wajibul iman, kewajipan iman itu adalah mencintai para Ansar. Dan dekat sini dikhususkan Ali sebab dalil kita akan tengok. Wa bughdhuhum, dan membenci mereka adalah termasuk daripada tanda-tanda kemunafikan, ayatun nifaq. Ayat kita bincang sebelum ni, ayat dekat mana, hadis mana ayat munafik, ayatul munafiq kan. Ada 4, ada 3 tanda-tanda munafik. Idza ahdatha kadzab, idza haddatha kadzaba, wa idza ahada ghadara, wa idza tumina khan. Atau benda lainnya wa idza khasama fajar. Kita bincang sebelum ayat. Ayat maksudnya apa? Tanda-tanda. Putih kata sains lah. Okey. Jadi tanda-tanda kemunafikan adalah benci sahabat. Tanda-tanda keimanan, cinta sahabat. Dalam hadis ni Ansar. Tajuk ni siapa yang letakkan? Seperti yang kita mengaji sebelum ni, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebab tu kita akan sebut qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi, bab dalil bahawa mencintai orang Ansar dan Ali radhiyallahu anhum adalah termasuk daripada iman dan alamat keimanan, dan membenci mereka adalah tanda nifaq. Hadisnya qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna, Abu Musa Al-Anazi. Abu Musa Al-Anazi, dia punya kunyah ni Abu Musa. Dia termasuk dari perawi Al-Jamaah, maksudnya diterima sebagai perawi yang thiqah oleh majoriti pengumpul hadis. Ini Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Maksudnya Muhammad bin Muthanna ni kalau kita tengok dalam semua kitab diterima dia punya
perawi. Maksud perawi dalam semua kitab-kitab ada namanya. Kemudian qala, dia telah berkata, haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi. Hari ini kita akan cerita pasal Abdul Rahman bin Mahdi. Siapa Abdul Rahman bin Mahdi? Siapa kenal dia? Abdul Rahman bin Mahdi Al-Basri, orang Basrah, Abu Sa'id. Dia dilahirkan pada tahun 135 Hijrah. Maksudnya berapa tahun sebelum Imam Syafi'i lahir? Dia lahir tahun 135 Hijrah. Maksudnya berapa tahun sebelum Imam Syafi'i lahir? Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Sekarang 1435 Hijrah. Maksudnya 1300 tahun dahulu dia lahir. Ni ulama as-salaf. Dia ni mengaji daripada, dia tak, kalau macam tu, kalau lahir 135, soalan, tabi'in ke, tabi'in ke, sahabat ke, apa dia? Soalan. Kalau dia meninggal tahun 135 Hijrah, perawi ni, adakah dia sahabat ke, tabi'in ke, tabi'in? Imam Abu Hanifah bisa dia tabi. Kenapa nak jadi kes dengan Imam Abu Hanifah? Tak perlu, tak sebut Imam Abu Hanifah tak apa. Tabi'in. Sebab apa dia? Apa ni Zalan? Apa hujah dalil? Sebab apa dalil? Kita bagi hujah, dalil. Okey, tabi'in berguru dengan tabi'in. Kenapa dia bukan tabi'in? Atau kenapa dia bukan tabi'in? Kenapa bagi hujah? Itu takrifan tabi'in. Tabi'in belajar dengan sahabat. Okey? Tak sampai sahabat. They live 60 years. 60 years. Rajuman bil ghaib. Dan surah Al-Kahfi kata, bilangan anjing mereka 5 ke 6 ke 6 atau 7, rajuman bil ghaib. Seperti main baling di dalam kegelapan. Orang Melayu kata tembak lah. Okey, sahabat yang terakhir meninggal tahun berapa? Okey, sahabat yang terakhir meninggal, ikut kajian para kitab-kitab sirah apa semua, dikatakan sahabat terakhir meninggal pada 110 Hijrah. Sebab apa kan Nabi SAW sebut tidak akan ada hidup lagi dalam generasi ini selepas 100 tahun. Dan Nabi masa itu tahun 10 Hijrah lebih kurang. Jadi kalau sahabat yang terakhir meninggal tahun 110 Hijrah, dan Imam Abdul Rahman bin Mahdi ini lahir pada 135, maka dia sempat tak jumpa dengan sahabat? Tak sempat. Jadi dia terlepas satu generasi, iaitu tabi'in. Sebab tabi'in yang sempat mengaji dengan sahabat. Jadi tak sempat mengaji dengan sahabat, dia sempat mengaji dengan anak murid sahabat. Nak cerita tu. Okey, siapa yang dia mengaji? Dia mengaji daripada Sufyan Al-Thawri. Dia mengajar daripada Syu'bah bin Hajjaj Al-Thaqafi. Yang kita terkenal lah, mengaji daripada Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Yang Malik rahimahullah. Siapa anak murid dia? Anak murid dia ni, dikatakan Imam Zahabi rahimahullah, dia ada 4,000 anak murid. Maknanya ulama hadis yang mengaji hadis daripada dia. Di antaranya ialah Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Semua tahu Abdullah bin Mubarak yang hebat-hebat ni.
Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imam Ahmad bin Hanbal. Cukuplah kalau Imam Ahmad bin Hanbal sebagai anak murid untuk kita kata dia hebat lah. Kalau tak ada anak murid lain pun tak apalah. Ahmad bin Hanbal, kalau itu satu-satunya anak murid dia pun kita dah boleh kata dia ni hebat lah, guru dia, hebat dia. Okay? Ishaq bin Rahawai atau Rahuyah, Abu Ubaid Qasim bin Salam, dan itulah yang terkenal lah. Dan lain banyak lagi. Abu Thawr. Abu Thawr kenal Abu Thawr? Kita pernah kenal Abu Thawr. Abu Thawr ni dulu dia adalah antara fuqaha juga yang ada mazhab dia sendiri, yang dah hilang sekarang dah, Abu Thawr. Okey. Kata Imam Zahabi, Imam Abdurrahman Bahdi ni kana imaman hujjah, dia imam hujjah, qudwatun fil ilmi wal amal, menjadi contoh dalam ilmu dan amal. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku tak tahu lagi, aku tak kenal sesiapa yang setara dengan Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Syafi'i, aku tak tahu siapa yang setara dengan Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Abdurrahman lebih alim daripada Yahya bin Qattan. Dan sekiranya Abdurrahman dengan Waqi'. Waqi' siapa pula? Waqi'. Ingat Waqi'? Waqi' siapa? Waqi' siapa? Oh, tak kenal. Neymar kenal Neymar. Kenal Neymar. Cristiano Ronaldo kenal ha? Ini Waqi' ni mesti terkenal. Waqi' bin Jarrah, anak guru daripada Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kamu tengok berselisih Waqi' dengan Abdurrahman bin Mahdi, menangkan pendapat Abdurrahman bin Mahdi. Macam tu, hebat tu. Kata orang lain pula, idza aradna an nanzura ila ad-din wa ad-dunya dhahabna ila dar Abdurrahman bin Mahdi. Kalau kita nak tengok dunia dan akhirat, kita pergi jumpa Abdurrahman bin Mahdi. Masya-Allah. So apa? So dalam kepala dia semua hadis ada. Semua benda dalam dunia, semua benda dalam akhirat, semua dah tahu apa dia punya ilmunya berkenaan dengan dunia dan akhirat, terkandung dalam Al-Quran dengan hadis. Kata para ulama lagi, ini Abdullah bin Umar Al-Qawariri, anak murid dia juga. Dia kata apa? Aku menulis daripada Abdurrahman bin Mahdi 20,000 hadis melalui hafazan. Maksudnya Abdurrahman bin Mahdi dia duduk dengan ajar hadis macam tu je, dan dia salin 20,000 hadis. 20,000 hadis. Kata Ali bin Al-Madini. Siapa Ali bin Madini pula? Ali bin Al-Madini ni guru kepada Imam Bukhari. Ali bin Al-Madini ni guru kepada Imam Bukhari. Kata Ali Al-Madini ni, Abdurrahman bin Mahdi dalam hadis macam ahli sihir. Abdurrahman bin Mahdi ni dalam hadis macam ahli sihir, kasihr. Apa sihir? Macam magic lah, semua benda dia hafal, dengan sanadnya, dengan napatan dia, dengan perawinya. Sebab tu dia kata, masyhur daripada Abdurrahman bin Mahdi, dia kata tak layak seorang itu digelar sebagai orang alim sehingga dia tahu hadis itu sahih ataupun tak sahih. Sedangkan kita pada zaman ni sebarkan hadis palsu. Siapa yang memasak untuk suaminya, apa ganjaran-ganjarannya, siapa yang tak berkahwin, Nabi akan tunggu kat pintu syurga. Ini semua hadis-hadis palsu yang tersebar. Dia mendirikan malam sepanjang malam setiap hari, bukan Ramadannya. Kalah kita. Dia tidur lepas subuh sekejap sampai matahari terbit baru dia bangun. Maksudnya 3-4 jam dia tidur satu hari. Apa dia kelebihan dia? Abdurrahman bin Mahdi kata, aku kalau boleh,
aku nak duduk dekat jambatan di sungai Dajlah kat Iraq tu, dan setiap orang yang lalu tu aku akan tanya, adakah Quran itu makhluk ataupun bukan makhluk. Siapa yang kata Quran itu bukan makhluk, siapa yang kata Quran itu makhluk, aku akan sembelih dan buang dalam sungai. Kata-kata dia juga, dia kata aku akan bertanya siapa yang setiap orang aku akan tanya, kalau boleh aku nak tanya setiap orang, dan aku akan tanya siapa di manakah Allah. Kalau siapa yang menafikan Allah Ta'ala di atas arasy, diminta bertabat. Kalau tidak, dia disembelih, dipancung. Kata siapa ni? Abdul Rahman bin Mahdi. Ni dia ulama kita salafus salih. Sebenarnya panjang lagi cerita dia. Dia harisan syadid dalam kelas. Dalam kelas dia tak boleh senyum. Kalau apatah lagi ketawa. Wala yubri qalaman, tak boleh pen tu tak boleh. Orang Arab dulu kan, dulu pen ni dia kena siap awal lah pen. Tak boleh asah. Tak ada masa kelas pun nak siap penuh macam kita sekolah dulu kan. Lepas ustaz kerek tak boleh. Atau masa kelas pun nak tanya. Tak boleh senyum, tak boleh ketawa, tak boleh siapa berdiri, tak boleh siapa keluar dalam kelas dia. Kalau dia dapat ada seorang je ketawa, dia akan turun. Ataupun seorang je yang berdiri, ataupun seorang-seorang yang mengasah pensilnya, ataupun meletakkan ink pada pennya, maka dia akan pakai kasut dan keluar terus. Pernah satu kisah, dalam kelasnya seorang tu dia ketawa dalam kelas dia, Abdul Rahman bin Mahdi ketawa, lalu dia kata siapa yang ketawa tadi? Lalu orang semua takut tunjukkan seorang lagi. La uhaddithuka syahra, aku takkan mengajar kamu hadis sebulan. Ini dia Abdul Rahman bin Mahdi, dan meninggal 188 Hijriah. Meninggal 188 Hijrah lebih kurang. Maknanya dia hidup, umurnya tak panjang juga, 53 tahun, macam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu Abdul Rahman bin Mahdi. Seterusnya dari Syu'bah kita bincang Syu'bah bin Hajjaj, tabi'in. Dari Abdullah bin Jabir, dari Abdullah bin Jabir ataupun Jabir, dia berkata, saya mendengar Anas radhiyallahu an. Anas ni kalau sebut Anas, kita ada Anas, satu Anas je, tak ada Anas lain lah. Sebab dia lah sahabat yang paling masyhur namanya dengan nama Anas. Ada seorang lagi Anas bin Malik Al-Kushairi nama dia, tapi tak terkenal, dan tak terkenal sebagai perawi hadis. Apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq. Ayah. Maksud ayat tadi apa? Tanda-tanda. Alamat, dalil, tanda-tanda. Alamah wad dalalah, bahasa Arab panggil ayat itu, tanda-tanda itu. Alamah wad dalalah, dalil dan alamat. Ayatul munafiq, tanda orang munafik. Di sini munafik, di sini maksudnya apa? Apa maksud munafik? Munafik apa dia? Orang kata munafik kau ni. Okey, munafik dalam penggunaan bahasa Melayu dengan penggunaan syarak, dia ada perbezaan sedikit lah. Walaupun pada asas dia sama. So perkataan munafik kita makruf, maksudnya apa? Orang yang menzahirkan sesuatu yang berbeza dengan batinnya. Dia dah ambil dia perkataan nafaq bahasa Arab, terowong, dia panggil nafaq. Kalau kita pergi Mekah kan, nafaq, bukannya munafik tu. Itu terowong. Maksudnya apa? Dia ada perjalanan yang tersorok dalam tanah. Maksudnya apa yang kat luar tak sama macam apa yang dekat dalam. Itu asasnya. Orang Melayu biasanya dia guna perkataan munafik ini merujuk kepada orang yang dua muka, betul tak? Kau ni munafik lah, depan dia lain, depan dia lain. Okey. Munafik dari segi syarak adalah maksudnya menzahirkan Islam tapi dalam hatinya dia benci Islam. Itu maksud munafik dari segi syarak. Itu maksud munafik i'tiqad. Kita bincang sebelum ni. Itu munafik i'tiqad. Kalau kita tuduh diri kau ni munafik, maka kita merujuk kepada munafik i'tiqad.
yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di bawah neraka, bawah sekali. Itu menunjukkan munafik apa? I'tiqad. Adapun orang Melayu kita kadang-kadang kita menipu macam munafik. Kau ni perangai munafik. Itu adalah munafik amali. Jadi kita kena detail masalah ni sebab kita tak, supaya tak tuduh. Sebab kalau munafik i'tiqad, hukumnya kafir. Kita akan bawa pada isu ni sekejap lagi Ayatul munafiq bughdul ansar. Ayat munafik itu membenci. Ayat munafik itu bughd. Bughd maksudnya benci. Al-ansar, ansar. Ansar maksudnya apa? Ansar, kita biasa dengar perkataan ansar. Kaum muhajirin dan ansar bersatu. Sahabat, tapi dia lebih detail lagi. Apa ansar? Orang yang membantu muhajirin yang berasal pada Madinah. Nama ansar ini adakah nama yang syar'i ataupun tak syar'i? Confirmlah syar'i. Datang daripada mana nama ansar? Datang daripada masa asalnya nasarlah, nasara membantu, yansuru, nasir, jamak dia ansar. Datang dari mana kata ansar ni? Ayat Quran. Apa ayat Quran dia? Ini biasa ustaz-ustaz kita baca kan, dalam surah At-Taubah ayat 100. Apa dia? As-sabiqunal awwaluna minal apa ada Quran? Quran handphone tak ada Quran. Apps, semua handphone canggih-canggih buka apps. Buka Al-Quran. Kau tak download lagi, Facebook ada, semua ada. Al-Quran download, Al-Quran Android. Buka, kalau tak hafal buka. Kita bagi tengok Al-Quran. Ayat 100. Muka surat. Surat apa? Surat apa? 203. Kita tengok Al-Quran. Allah Ta'ala kata apa dalam tu? As-sabiqun. Baru ni ada orang sebarkan dalam WhatsApp Quran Bayan. Apa namanya? Quran Bayan tu yang terbaik. Quran Bayan. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Itu dia. As-sabiqun, orang yang Islam yang masuk awal. As-sabiqun, ulama khilaf lah makna as-sabiqun. Ada yang kata yang sebelum perjanjian Ridwan, ada yang kata pergi, ada yang kata as-sabiqun tu yang salat, yang sempat salat dua kiblat. Wallahu a'lam bissawab. Ni kata yang awal masuk Islam, al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang ikut mereka dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum. Nampak ada? Lepas kita panggil radhiyallahu anhum kat orang. Pada orang dah dapat cop radhiyallahu anhum. Orang lain boleh tak kita panggil radhiyallahu anhum? Boleh sekali-sekala, tapi bukannya sentiasa. Dalam bab doa saja. Contohnya Abang Nizlan radhiyallahu an, semoga Allah Taala meridai. Tapi bukan setiap kali panggil Abang Nizlan radhiyallahu an, Abang Nizlan radhiyallahu an. Tak boleh macam tu. Itu hanya para sahabat radhiyallahu taala anhum macam tu. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tahtaha al-anhar, Allah Ta'ala sediakan bagi mereka sungai mengalir bawahnya. Sungai apa? Syurga yang bawah mengalir sungai. Khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul mubin. Itu kejayaan yang besar. Jadi perkataan ansar datang dari mana? Al-Quran. Betul Anas bin Malik dalam hadis Sahih Bukhari, pernah seorang lelaki jumpa dia. Dia kata, "Wahai Anas, adakah nama Ansar ini kamu yang bagi nama ke? Kamu yang bagi, yang gelarkan diri kamu sebagai Ansar, ataupun nama yang Allah Ta'ala bagikan?" Anas kata, "Bal sammanallahu ta'ala azza wa jal." Bahkan
Dia adalah nama yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Itu Ansar. Apakah kelebihan Ansar? Okey, kita kata sahabat Nabi. Memang Muhajirin pun sahabat Nabi. Apakah kelebihan yang ada pada Ansar? Yang special lah Ansar ni. Itu semua sahabat tu umum. Maksudnya Ansar ni ada satu benda yang khas yang padanya, yang tidak ada pada Muhajirin. Khusu al-Ansar, yang khususiyatul Ansar. Okey. Ini kenapa? Bateri lemah. Ada bunyi. Masuk. Ansar ini dikhususkan dengan beberapa perkara. Pertama sekali, dioranglah yang mula-mula sekali akad perjanjian dengan Nabi. Perjanjian apa? Perjanjian apa? Sirah ni, sirah asas. Perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2. Pada tahun ke berapa tu? Sekitar tahun ke-10 dan 11 kenabian. Masa Nabi baru jadi Nabi, 10-11 macam tu. Kan Nabi berapa tahun kat Mekah? Sekitar 13 tahun kan. Jadi tahun ke-10, 11 tu ada perjanjian. 11 dengan 12 ada perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua. Dan kata Syekh Abdul Rahman Imam, dia kata inilah kita perjanjian di mana seketika itu tak ada orang lagi ambil perjanjian dengan Nabi SAW. Dia oranglah yang mula-mula sekali yang akad perjanjian sumpah setia mempertahankan Nabi SAW. Kalau kita baca kisah dalam kitab sirah canggih, Sa'ad bin Mu'az, dia ketua, sampai dia kata, ketua dia kata apa? Kamu ni orang Ansar ni, orang Madinah, Aus dan Khazraj ni nak ambil perjanjian ni, kamu tahu tak apa maksud perjanjian ni? Bila kamu ambil perjanjian ni, kamu kena mendepankan Nabi SAW ke atas semua jiwa kamu, harta kamu, ketua kabilah kamu. Kamu sanggup ke ketua kabilah kamu dibunuh? Kamu sanggup anak-anak isteri kamu semua dibunuh, diberikan kepada musuh kerana lelaki ini? Kalau kamu sanggup, baru kami ambil perjanjian dengan ini. Akhirnya mereka semua angkat perjanjian ni. Subhanallah. Ini punya akhbar. Ketika pada zaman tu orang semua membuang Nabi SAW. Sebab tu kita kata min khususiyah al-Ansar. Dan mereka juga telah disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr tu. Allah Ta'ala puji mereka kerana mereka telah memberikan segala bentuk bantuan kepada Nabi SAW dan orang Muhajirin. Kita buka surah Al-Hasyr. Semua ada handphone kan? Buka surah Al-Hasyr. Al-Hasyr. Surah nombor apa? 59. Muka 546. Al-Hasyr. Ayat 9 bawah sekali. Muka 5, 4, 6. Surah 59 ayat ke-9. Allah Ta'ala sebut apa? Jumpa tak? Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Allah Ta'ala sebut walladzina tabawwa'. Kita baca lil fuqara' dulu, ayat 8 tu. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Dan bagi orang-orang fuqara' al-muhajirin yang dikeluarkan daripada negeri mereka, harta mereka, kerana mereka ini mencari ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan daripadanya. Wa yansurunallaha wa rasulahu, dan untuk membantu Allah dan Rasulnya. Ulaika humus sadiqun, mereka lah orang yang imannya benar. Walladzina, ini ayat Ansar. Ini ayat Ansar.
walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dan orang yang duduk kat negeri keimanan, ad-dar wal iman, min qablihim, sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim. Apa sifat dia? Dia suka orang hijrah kat dia. Dia bukan benci lagi. Apalah banyak sangat orang Bangladesh, Rohingya kat Malaysia ni. Kita suka dia hijrah, nak tinggalkan negara dia kerana negara dia diperangi. Bukan tu banyak benar Rohingya kat Malaysia ni. Bulan puasa dia lah ambil nasi banyak-banyak tu cepat habis. Buka perangai buruk orang Melayu ni. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, sedangkan diri mereka berhajat, tapi mereka tetap juga hati mereka terbuka luas bagi apa yang, sedangkan mereka berhajat pada benda tersebut. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mengutamakan para sahabat tadi yang hijrah tadi ke atas diri mereka. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka nakkan berhajat pada benda tersebut. Wa man yuqa syuhha nafsihi, siapa yang boleh membantu, boleh memperbaiki diri mereka daripada sifat syuh. Apa dia syuh? Kedekut, bakhil. Fa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang yang berjaya. Nampak ayat ni Allah Ta'ala puji orang Ansar, kerana mereka telah memberikan bantuan. Dan kita ma'ruf dalam kitab sirah, mereka dah bagi macam-macam semua dalam Islam. Bagi jiwa mereka, harta mereka, rumah mereka. Atas dasar itulah, inilah asas yang diletakkan pada hadis yang kita bincangkan ni, iaitu itu adalah asas daripada keimanan. Sebab mereka adalah orang yang Allah Ta'ala telah puji mereka kerana perjuangan mereka dalam Islam. Bila orang dah perjuangkan diri mereka dalam Islam, mereka adalah termasuk orang yang Allah Ta'ala suka. Bila Allah Ta'ala suka mereka, adakah boleh kita benci mereka? Itu soalan. Maka situlah jatuhnya, haramnya membenci para sahabat radhiyallahu anhum. Bukan kita bincang sebelum ni, baca hadis 40 tu kan. Nabi kata apa? Man adali waliyan faqad adzantuhu biharbin. Siapa yang memusuhi wali-waliku, kekasih-kekasihku, maka aku isytihar perang kepadanya. Bukankah termasuk Muhajirin dan Ansar ni orang yang kekasih Allah? Allahu waliyul ladzina amanu, Allah Ta'ala itu wali kepada orang yang beriman. Ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, iaitu kasih-kasih Allah, orang mengasihi Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Awliya Allah, ini maksudnya wali. Jadi siapakah wali paling tinggi sekali di sisi Islam? Wali, siapa wali paling tinggi sekali? Yang Allah pelindung, maksudnya wali di kalangan manusia ni. Wali, orang kata wali ni wali songo lah, wali 7 lah, wali 9 lah, wali 20 lah. Siapa wali paling tinggi sekali? Wali paling tinggi sekali. Para sahabat wali paling tinggi. Para sahabat tak terbang langit. Para sahabat apa lagi? Tak cukup. Berjalan atas air. Ada sahabat berjalan atas air masa perang di lawan dengan Iraq Parsi, lawan dengan kerajaan Parsi. Pernah berlaku. Tapi bukan dia kata jalan atas air, meh jalan. Bukan 24 dia orang. Bukannya 24 jam boleh berjalan atas air. Lepas tu kita tengok, mereka adalah kekasih yang paling tinggi, dan membenci mereka, dimusuhi oleh Allah Ta'ala. Siapa yang membenci mereka? Atas dasar itu, kita kena jadikan ini asas iman, mencintai para sahabat. Itu kita kata hubbul ansar dan iman. Dan ansar ni ada dua, satu Aus, satu Khazraj. Satu Aus, satu Khazraj. Aus dan Khazraj ni dua-dua mak dia sama, Jarizah, daripada Puak Azdi. Puak Azdi ni datang dari mana? Puak Azdi daripada Qahtan. Qahtan daripada mana? Qahtan daripada Yaman. Ada maksudnya orang Ansar asalnya daripada Yaman. Orang Ansar asalnya daripada Yaman. Dia bukan Adnaniyun, dia Qahtaniyun.
Apa maksud Ustaz? Ustaz kata apa ni Ustaz? Adnaniyun, Qahtaniyun. Arab dekat Mekah ni, kat negara Arab ni satu dia panggil Adnaniyun. Adnan daripada puak Bani Adnan, Mudar dan lain-lain. Dengar Mudar tak? Mudar dah dengar Mudar? Anak-anak Arab ni semua, anak Nabi Ismail ada 2 anak. Daripada 2 anak tu ada lagi banyak lagi puak-puak Arab. Antara puak daripada Bani Adnan ni Mudar, puak Mudar. Yang Nabi kata, kita bincang sebelum ni kan, orang Arab Yaman ni hatinya lembut, tak seperti Mudar. Mudar ni hatinya keras. Waktu kalau kita tengok dalam Islam, yang senang masuk Islam daripada selatan, yang lain semua kena angkat perjanjian perang. Puak Mudar. Okey. Jadi antaranya puak Qahtan. Qahtan ni ialah Arab asli yang duduk kat selatan tu. Qahtani. Lepas tu satu lagi Adnani. Nabi dia ada Adnani. Ini daripada Qahtani Al-Azdi. Sebab itulah Anas bin Malik, ada satu puak Azdi, dia kata datang. Seorang lelaki daripada lelaki puak Azdi datang, kata, sungguhnya bapak atuk-atuk kamu semua orang hebat, atuk-atuk kamu semua orang hebat. Fa'ala qaumuka kadza wa kadza kadza wa kadza. Dia kata puak kamu ni dah buat sekian dan sekian, maksudnya diceritakan bagaimana kelebihan puak-puak Azdi, maksudnya Ansar ni. Itu kita kata Anas bin Malik Ansar. Lepas tu para ulama juga dia kata apa? Dibincangkan, adakah yang membenci sahabat jadi munafik? Zahir hadis ni kita kata yes. Siapa yang benci sahabat, dia munafik. Siapa benci sahabat, dia jadi munafik. Soalan, adakah jadi kafir? Adakah membenci sahabat jadi kafir? Syekh bin Abdullah Al-Imam, dia kata kita kekalkan lafaz yang Nabi guna. Sebab Nabi tak pernah panggil orang kafir. Nabi panggil orang munafik. Cuma isu dia satu lagi pula. Kalau munafik, adakah munafik akbar yang besar atau munafik kecil? Kita makruf kan munafik ada 2. Satu munafik besar. Munafik besar maksudnya keluar daripada Islam. Munafik i'tiqad kita bincang tadi kan, munafik i'tiqad, ataupun dia munafik amali, munafik kecil. Okey, dia kena detailkan. Kalau dia membenci seluruh sahabat secara umum macam tu, semua umum sahabat, aku tak suka sahabat-sahabat ni semua secara umum, maka dia boleh kita kategorikan sebagai munafik akbar. Okey, satu. Dia boleh didetailkan lagi. Kalau dia membenci sahabat tadi kerana agamanya para sahabat, kerana agama para sahabat, maka ini tak syak lagi munafik akbar. Agamanya, maksudnya macam Syiah, macam para sahabat, kerana agamanya. Dia benci para sahabat kerana agamanya. Benci para sahabat kerana para sahabat ni kuat pegang kepada agama, kerana para sahabat ni lah Islam menang contohnya. Itu munafik akbar. Munafik asghar ni macam mana? Dia membenci sebahagian daripada sahabat. Nampak tak? Bukan semua. Kerana dunianya. Kerana dunianya. Contoh, satu sahabat buat maksiat, dia benci sahabat tu. Bukan kerana agama, yang tak benci kerana agama, kerana pada maksiat dilakukan, kesalahan. Maka kat situ dia berdosa, tapi tak jatuh munafik akbar. Ini ulama kita detailkan macam tu. Sebab kadang-kadang ada setengah orang dia terlampau. Dia kata, kalaulah Muawiyah tak lawan Ali kan bagus. Nampak tak?
Kalau Muawiyah tak lawan Ali kan bagus. Taklah, kita Islam berpecah. Nampak tak ayat tu? Ayat tu ada unsur-unsur tak suka kepada Muawiyah. Tak kena hukum dia munafik pure, tak. Kalau dia benci kerana agama dia, kalau kena Muawiyah tu orang yang warak bagus, itu maksud tak syak ni. Tapi kalau dia benci kerana kenapalah Muawiyah lawan, dan kerana isu tu saja, maka dia dosa besar, asi. Sebab itulah para imam khalifah, Imam Abdul Aziz kata, siapa yang kata Muawiyah dia dipukul, diberi ta'zir. Sebab apa diberi ta'zir juga? Sebab pujian ke atas mereka, pujian berbentuk menyeluruh, umum, semua dapat pujian. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, secara keseluruhan mereka tu maksum. Ustaz, maksum maksudnya apa? Kesepakatan para sahabat itu maksum, ijma' mereka. Para sahabat secara keseluruhannya, mereka bukan satu generasi yang jahat, teruk, bukan. Secara keseluruhan mereka tu adil, kan kita bincang sebelum ni, hadis. Tapi secara individu mereka ada kesilapan-kesilapan tertentu. Mereka tak maksum. Dari segi individu mereka tak maksum. Maksudnya maksum dari segi sahabat, apa yang para sahabat sepakat semua dah masa tahap maksum dah. Betul, ijma' sahabat, siapa lawan kafir, betul tak? Ijma' pun dah kawan kafir, kalau ijma' sahabat apa lagi? Sebab tu kita kata para sahabat radhiyallahu anhum, atas dasar inilah kehebatan yang ada pada ni, maka tak boleh kita nak kutuk mereka, tak boleh kita mencela mereka, tak boleh kita menjatuhkan mana-mana daripada maruah mereka. Bayangkan, jatuhkan maruah orang biasa saja hukumnya haram, betul tak? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah faqad asama minni dima'ahum wa amwalahum wa a'raduhum illa bihaqqil Islam. Siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, darahnya, hartanya dan maruahnya terpelihara. Bayangkan, itu orang biasa, kalangan kita ni yang buat maksiat setiap hari ni. Bayangkan orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka tak layak untuk dia dijatuhkan maruah. Sebab itulah haram hukumnya. Kat sini para ulama kata haram. Ya, walaupun masalah dunia pun tetap juga haram. Walaupun tak dihukum sebagai munafik, tapi dihukum sebagai asi, orang yang berdosa besar. Bahkan boleh dikenakan takzir. Lepas tu kalau kita tengok orang sibuk dalam Facebook cerita pasal keburukan Muawiyah, cerita pasal keburukan si fulan dan si fulan di kalangan sahabat, maka dia tu boleh dikena ta'zir. Apatah lagi kalau orang yang mencela, ya subuh, mencela tu dia jatuh hukum lain yang lebih teruk. Okey. Sebab itulah kata Ibn Kathir, nak buat dulu lah. Sebab tu Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata alamatul iman hubbuhum. Ibn Rajab Al-Hambali lagi lebih tinggi lagi dia punya letakkan kedudukan sahabat. Dia kata alamat keimanan adalah cinta para sahabat. Alamat keimanan. Maksudnya kalau tak ada cinta sahabat, dia tak ada tanda keimanan. Keras. Dan alamat nifak adalah benci mereka. Dan satu lagi poin yang cantik dalam hadis ni, dia panggil alamat munafik. Dia tak panggil alamat nifak. Apa beza dia? Alamat orang munafik. Sebab bila sebut orang munafik dalam syariat, dia merujuk pada munafik apa? Akbar, kan? Dia tak merujuk pada munafik kecil. Bila sebut alamat munafik, maksud munafik akbar. Nabi tak panggil alamat nifak. Kalau nifak tu mungkin ada nifak akbar, ada nifak kecil. Nabi terus panggil ayatul munafik, terus je. Tanda-tanda munafik.
Betul kata Ibn Katsir rahimahullah, faya wail, maka celakalah man abghadahum, siapa yang membenci mereka, au sabbahum, atau mencela mereka, au sabba ba'dahum, atau mencela sebahagian daripada mereka. Nampak? Wala siyama sayyidu as-sahabah, termasuklah sekali, apatah lagi sayyidus sahabah, penghulu sekian sahabat. Siapa dia? Khairuhum wa afdaluhum, siapa? Abu Bakar Siddiq. Fa inna ta'ifatal makhzulah, orang yang paling terkenal membenci sahabat siapa? Syiah lah ma'ruf. Betul kata Imam Ibn Katsir kata apa? Fa inna ta'ifah al-makhzulah, sebenarnya puak yang hina, al-makhzulah, min ar-rafidah, dengan rafidah, yu'aduna, membenci afdalas sahabah, wa yubghidunahum, dan membenci mereka, wa yasubbunahum, mencela mereka, iyadzan billah, kita minta lindung kepada Allah. Wa hadza, kata Ibn Katsir, keras tak? Wa hadza yadullu, ini dalil bahawa anna uqulahum ma'kusah, kepala otak dia dah tak betul, ma'kus, terbalik. Wa qulubuhum mankusah, dan hati mereka dah tertutup. Fa aina haula'i minal iman, di manakah iman mereka? Bil Quran wa sunnah, bil Quran dan sunnah. Idza yasubbuna sahabah, mereka mengutuk para sahabat radhiyallahu taala. Sebab tu kita tak boleh memberi peluang, memberi ruang kepada si pengutuk-pengutuk sahabat itu untuk menyampaikan akidah mereka, ataupun kita membuka ruang untuk mereka mengamalkan akidah mereka. Tak boleh buka ruang langsung kepada mereka. Ada cubaan sekarang ni di bawah dialog lah benda. Kalau kita buka Facebook tu, saya boleh terus terang dalam ni, dalam satu website tu, dalam satu channel tu dalam Facebook, Project Dialog. Ini adalah usaha untuk kita ni bersikap, tak apalah, Syiah mengiktiraf mana-mana sahaja aliran dalam Islam. Tak boleh. Bagaimana kita nak mengiktiraf orang yang mengutuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mengutuk Abu Bakar Siddiq, sedangkan Allah Ta'ala telah memuji dia? Ustaz, kalau macam tu Hindu dengan Buddha boleh? Hindu dengan Buddha tak kutuk Abu Bakar Siddiq, dan mereka nak pakai jenama Islam. Betul, mereka menuntut di bawah hak asasi, kononnya apa? Nak kebebasan beragama. Yes, kalau kamu Hindu, Buddha, bebas beragama. Tapi kamu pakai jenama Islam, kemudian kamu pusingkan jenama tersebut dengan yang lain, kamu sesat kamu ramai. Kalau tak boleh bagi ruang. Kalau mereka ada kat dalam bumi Malaysia ni pun, amal dalam rumah je, tak boleh keluar dari rumah dia. Sebab tu kita tengok fatwa para ulama kita sangat keras dalam masalah ni. Imam Syafi'i kata tak boleh salam, kalau mati tak boleh pergi. Bila bagi salam tak boleh jawab, sedangkan jawab salam tu wajib. Tapi kalau dia bagi salam tak jawab salam, syadid. Kita tak apa, kita buka ruang atas dasar kita hak asasi apa semua untuk kita menyesatkan anak-anak kita. Apa jaminan tuan-tuan bahawa anak tuan tak masuk Syiah? Anak tuan pun dah hafal kitab berbahari apa semua, usul sunnah dah hafal. Dan sekiranya hafal sekalipun, adakah kita boleh jaminan dia tak terpedaya dengan pemikiran tersebut? Sebab itulah para ulama kita telah memberi ancaman yang keras terhadap puak-puak ni. Saya juga sambutlah apa yang kalau kita tak bagi langsung mereka ruang untuk pendapat yang kata tak nak bagi mereka ruang. Ibadah dekat dalam sendiri je. Tuan pergi dekat immigration, Jabatan Immigration Malaysia Putrajaya, tingkat 3. Orang yang memohon visa, yang banyak memohon visa selepas China, Indonesia, Iran. Ingat trend tu sekarang. Berapa puluh ribu tahun lepas. Daripada tahun berapa, tahun ke berapa, ada puluhan ribu orang Syiah Iran masuk ke dalam Malaysia. Dekat setengah universiti mereka dah menuntut untuk dibuat satu bilik ibadah untuk mereka sendiri, Husainiyat. Dia panggil
Husainiyah. Dia tak panggil masjid, dia panggil Husainiyah. Husainiyah sepanggil. Bukan masjid. Sebab apa belakang tulis Husain, bukan masjid, bukan Allah Ta'ala belakang. Kalau kita tengok Syiah yang ceramah belakang bukan ya Allah Muhammad, Fatimah ya Husain ya apa semua. Dia senang-senang universiti, saya tak nak sebut universiti mana. Di KL 1, area selatan 1, mereka menuntut untuk dibuat rumah bilik ibadat untuk dalam universiti tersebut. Maka adalah anak-anak Melayu yang datang, macam Melayu biasalah. Datang rap, ikut rap. Datang hip hop, ikut hip hop. Datang Syiah, ikut Syiah. Dan cara mereka akan bawa, dia akan masuk. Ciri-ciri Syiah senang datang. Dia akan cerita dulu pasal kelebihan Ali, kelebihan Hussein. Lepas tu muka start masuk politik. Dia akan cerita bagaimana Fatimah dizalimi, bagaimana Ali dizalimi, bagaimana Muawiyah ni menentang Ali. Itu style dulu, bawa cerita ni. Lepas tu lama-lama dia bawa sikit muta'ah apa semua, habis. Muta'ah yang orang lelaki paling suka. Dia offer yang wanita-wanita Iran, bagaimana anak-anak kita dekat di Mekah, kawan-kawan sahabat-sahabat kita Mekah, Madinah, orang Iran offer. Sahabat saya sendiri naik teksi, satu orang duduk sebelah Iran, belakang tu ada 3 perempuan. Kamu boleh pilih mana-mana 3 ni untuk kamu nak muta'ah. Perempuan Iran. Bukan macam kita kan, kita hidung penyek apa semua. Perempuan Iran makruf, putih-putih apa semua, fashion, makruf, cantik. Sampai Umar pun terpaksa halang kan. Umar halang ni, perempuan wanita Arab ramai tak kahwin ni, tak suka kahwin perempuan Parsi, orang Arab. Barakallahu fikum. Jadi kat sini tuan-tuan rahimakumullah, ni bahaya yang dia bawakan. Tapi dia kata boleh kahwin, cuma sekali ucapkan dia, aku berakidah dengan akidah Syiah. Itu je lah. Kalau dia openly declare dia Syiah, so Yes. Kalau kata saya openly declare saya Syiah, tanya dia, kau apa kata kamu pada sahabat? Kata kalau aku benci sahabat, tapi dia orang takiyah punya, confirm. Takiyah punya. Kita tak ada apa-apa semua. Hati-hati kan mereka. Hati-hati daripada Syiah, daripada hati daripada Yahudi. Apa dia? Tak, kalau dia datang kepada kita kat Malaysia dan keadaan dia tidak menzahirkan akidah, tak ajak, tak apa, kita muamalah dengan macam muamalah biasa Islam. Dia tak menzahirkan akidah dia, kita angkat dia Islam Muslim. Kalau sampai dari Iran, Islam. Dah, okey. Lain dengan orang Islam biasa. Kita Islam biasa. Sahabat, jiran apa semua, bagi salam. Sekali tiba dia bawa keluar batu. Masa sembahyang dia bawa keluar batu. Kita dah kena hati-hati ya. Siapa tanya asal bawa bawa keluar batu? Soal i'tiqad dia bumi semua tak suci melainkan bumi Karbala. Bila tanya pula asal kau pakai batu, cerita lah kenapa Karbala. Lepas tu dia cerita pula kisah. Akhirnya akan bawa terbuka kepada isu dia. So lepas tu dah tu kena hati-hati ya. At-tahzir, kena bagi tahzir, kena beri peringatan lah, supaya tak mendekati orang dia ni. Kena kita sahabat-sahabat kita dia ni akidah dia Syiah. Maka kita bersahabat je sebagai manusia je. Kita memberikan hak dia sebagai manusia. Apa dia? Hak jiran ke? Yang kita melanggar dia pula, jangan zalimi dia, jangan apa semua. Dah, cukup. Yes. Kalau duduk sebelah rumah kita, dia tak buat apa-apa kat kita, tak sebarkan akidah, duduk macam biasa lah, jiran biasa-biasa. Tapi kalau dia sebarkan akidah, dia boleh cakap kat anak kita, ataupun dia bagi indirectly, maka kita kata tak. Jangan, kalau macam tu jangan ambil apa-apa, jangan buat apa-apa pun kat dia. Minta maaf kalau bagi, minta maaf tak boleh. Dia ajak, minta maaf tak boleh datang. Sebab ini, lepas tu kita dapat syarat ulama hadis tu. Ada juga perawi Syiah pun ada. Perawi hadis Syiah pun ada. Tapi syarat ulama hadis letakkan perawi Syiah adalah dia bukannya pertama melampau dalam akidah dia, bukan yang golongan yang ekstrim macam Syiah Alawiyah yang tak kata Ali itu Tuhan,
Macam Alawiyah ni kata Ali itu Tuhan, Sabaiyah dan lain-lain. Dan yang kedua, dia tidak mendakwahkan dia punya akidah dia. Yang ni kita bagi. Ini lain sebagai orang Islam. Jadi kalau dia Sabaiyah, Alawiyah, lebih bahaya daripada orang kafir, orang kufar. Ya, betul. So, kalau kita hadkan. Orang Saudi dia hadkan kedatangan orang Iran. Tapi kita macam mana? Kita negara kita, wallahu a'lam bissawab. Lepas tu para ulama kita bincang pula masalah ni. Ini kita kuliah lain lah pasal Syiah ni. Kita konsolid pada hadis ni. Dan disambung pula hubbul ansar, mencintai ansar itu termasuk dari keimanan. Maksudnya apa? Hubbul ansar itu daripada tauhid. Kita bincang tadi kan, sebab Allah Ta'ala suka ansar, Nabi suka ansar, maka apa kita cinta, apa yang Nabi cinta, apa yang Allah Ta'ala cinta, itu tanda keimanan. Bukankah kita bincang sebelum ni, awthaqul oral Islam al-hubbu fillah wa bughdu fillah. Tanda keimanan tertinggi, tali Islam tertinggi, tanda keimanan tertinggi adalah benci apa yang cinta apa yang Allah Ta'ala cinta, dan benci apa yang Allah Ta'ala benci. Itu cerita dia. Jadi asasnya kalau Allah Ta'ala dan Rasulnya cintakan para sahabat, maka kita juga wajib cinta para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wajib, hukumnya wajib. Jadi kesimpulan daripada hadis ni, panjang lah ya, tapi cukup lah. Kesimpulan daripada hadis ni, pertama, galakan yang sangat kuat, al-hathul azim, galakan yang sangat agung ke atas untuk kita mencintai ansar, dan ancaman yang sangat berat juga kepada orang yang membenci ansar. Hadis ni pertama. Yang kedua, wajib mencintai ansar, haram membenci ansar. Tadi galakan, yang ni hukum ni pula. Yang ketiga, mencintai ansar termasuk iman, membenci mereka termasuk munafik. Yang keempat, sesiapa yang mencintai ansar secara umum, keseluruhan, maka kita hukum dia seorang yang beriman. Iman ni orang yang mencintai tadi. Dan siapa yang membenci ansar secara umum, maka dia layak mendapat hukum nifaq. Adapun jika kebencian itu, kemarahan itu ada pada sebahagian para sahabat dan bukan kerana agama, adapun sekiranya kebencian itu pada sebahagian sahabat, bukan dalam agama mereka, dalam masalah ini perlu didetailkan, perlu ditafsir. Jika tidak, hukumnya adalah haram. Yang kelima, sekiranya melalui hadis ini mencintai ansar itu wajib, apatah lagi muhajirin. Muhajirin dengan ansar mana lagi tinggi martabat dia? Muhajirin. Nombor terakhir sekali, haramnya membenci mana-mana individu daripada sahabat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masalah tak?
hijrah dia dah Islam. Dah Islam. Itu Nabi hantar Mus'ab bin Umair untuk mengajar mereka. Lepas tu lah, bila ada Nabi pada tahun 9, start pada tahun 8, 9 Hijrah, Nabi dah mula dakwah secara meluas ke kabilah-kabilah yang di luar, terutama sekali pada musim haji. Kalau kita baca kitab sirah kan, sirah tu, pada musim haji Nabi akan gunakan peluang ketika orang ramai datang nak pergi haji tu. Nabi akan dekat luar-luar tu, Nabi akan dekat Mina, Arafah apa semua tu, Nabi akan dakwah. Sehingga kan ada Abu Jahal, Abu Lahab semua upah orang untuk ikut di belakang untuk buruk-burukkan Nabi. Pada tahun ke-9 tu, ke-10 ada sebahagian dah masuk Islam. Bila dah masuk Islam, Nabi hantar Mus'ab bin Umair. Kan yang akad perjanjian Aqabah yang pertama 12 orang, 8 orang tu. 12 orang lah, 8 orang. 8 orang lelaki, 3 orang perempuan. Atau 8 orang lelaki, lebih kurang atas 11 orang. Maka akad perjanjian yang pertama tu tak nak apa berzina, tak nak apa, tak nak kan? Tak mencuri, tak tanam anak. Yang awalnya akhlak. Bersama ketika dia orang balik tu, Nabi hantar Mus'ab bin Umair. Itu Mus'ab bin Umair. Sampai Nabi Mus'ab bin Umair, dia dakwah pula ketua-ketua kabilah ni. Sa'ad bin Mu'az masa tu masuk Islam. Sa'ad bin Mu'az yang terkenal tu, yang termasuk 10 yang dijamin masuk syurga tu. Sa'ad bin Mu'az ketua dia. Sampai lepas tu dia jadi antara defender Islam yang paling kuat sekali. Kemudian maka masuk Islam, datang pula sekali kedua pada perjanjian Aqabah yang kedua. Masa tu 80 lebih orang. Nampak dakwah dia orang. Mus'ab bin Umair buat dakwah. Tahun sebelum tu 8 orang, tahun lepas tu 83 orang lebih. Bersama dia orang balik pula, lepas 83 orang tu Nabi lantik 12 orang sebagai nuqaba, nakib. Itu main nakib tu. Sampai terkenal pada zaman ni istilah nakib tu. Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah tu kan, 12 naqiban. Macam Allah Ta'ala telah lantik pada zaman Nabi Musa 12 orang sebagai nakib yang menjaga agama apa semua. Itu juga Nabi SAW telah melantik 12 orang di kalangan orang Ansar. Akhirnya dia dakwah untuk jaga agama. Sebab zaman tu mana ada kerajaan, betul tak? Siapa nak jaga agama? Siapa nak perhatikan kawan-kawan? Itu konsep nakib tu. Siapa nak perhatikan agama kawan-kawan ni? Siapa pergi masjid, siapa tak pergi masjid, siapa yang buat. Masa tu hukum hudud tak ada lagi. Kan orang sebelum tu dah kat perjanjian, tak nak mencuri, tak nak membunuh, tak nak mengumpat, tak nak apa semua. Jadi siapa nak jaga ni? Bukan ada pemerintah masa tu. Jadi nakib ni lantik, maksudnya perhati, tegur orang, jaga, ajar agama apa semua. 12 orang nakib. 12 nakib. Apa jadi? Lepas tu bila dah kuat ni, maka mereka mengata Nabi mainlah. Datangnya arahan kepada Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah. Dan keadaan orang Madinah sudah betul, terbawa darul iman min qablihim, sebelum mereka datang hijrah tu mereka dah beriman. 3 tahun ya, 3-4 tahun saja. Subhanallah, ini dakwah Nabi. Orang datang ke Mekah untuk buat haji. Haji non Islam Haji yang macam Nabi Ibrahim buat, campur plus bid'ah, syirik apa semualah. Macam kita jugalah. Ziarah kubur plus bid'ah plus syirik apa semua. Ziarah kubur tu sunat. Campur bid'ah, campur syirik, campur apa semua dah jadi ziarah kubur yang sunnah ke? Dah tak sunnah dah. Ziarah kubur Baqi' dekat Madinah sana, sunnah. Tapi apa orang Syiah dah buat? Macam tu juga dia orang. Haji tu, haji yang dah dicampurkan dengan syirik, dengan bid'ah, dengan apa semua, dengan khurafat semua ada dalam tu. Dan kita bincang talbiyah doang kan, labbaik Allahumma labbaik tu, yang dicampur pula illa syarikan huwalak tu, dengan syirik, partner-partner yang kau telah lantik ya Allah. Itu kata syirik yang berlaku. Bagi mereka datang, Nabi menggunakan peluang yang ada untuk ketika orang ramai. Itu kata dasar ni, kita kata ulama kata Nabi SAW menggunakan apa saja peluang ketika orang ramai untuk berdakwah. Bagus. Yang mesti orang buat baru-baru ni dekat Brazil World Cup kan. Orang ramai datang tengok World Cup, dia datang buat dakwah dekat orang sana. Masya Allah, hebat tu.
Jadi masa datang konsert show heboh ramai-ramai, kita pergi buat dakwah, boleh juga. Hanya kita pula jeling-jeling tengok pula kan, buat dakwah kat situ. Mungkin Nabi SAW menggunakan peluang yang ada. Macam juga kalau kita buat open house ke, gunakan peluang yang ada. Bagi kuih je, orang nak ajak ke kuih dah. Bagi buku ke, bagi risalah ke, bagi kaset. Atau bagi kuih, silik CD ke, boleh. Tapi itu dakwah Nabi SAW buat di Mekah ketika orang nak dakwah. Maksudnya Nabi gunakan segala peluang. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mereka iman sebelum Nabi pergi hijrah lagi dah. Bukan Nabi pergi buat dakwah, tak. Lepas tu bila Nabi sampai kan dah buat sembahyang Jumaat. Di Bani Khaisamah tu dah dapat sembahyang Jumaat dah. Sembahyang Jumaat pertama Masjid Quba, sebelum Masjid Nabawi lagi. Sampai dah buat masjid. Maksudnya mereka dah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.